Semua orang pernah terfikir tak, kalau cinta dan kekayaan diletakkan di hadapan Anda, apa yang akan Anda pilih? Kisah yang akan diceritakan hari ini. Watak utamanya terpaksa berdepan dengan keputusan seperti ini. Putri Nina dari Arab Saudi dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya. Bapaknya ialah tycoon minyak yang terkenal di Arab Saudi, dengan aset keluarga bernilai berbilion-bilion ringgit. Dia hidup dalam keselesaan sejak kecil, menaiki kereta mewah, makanan, pakaian, dan barangan pribadi semuanya adalah barangan mewah. Walaupun Nina membesar di negara Arab, dia menerima pendidikan barat sejak kecil, mempunyai pemikiran yang terbuka dan modern, tidak terikat dengan budaya tradisional walau sedikit pun. Apabila dewasa, Nina dipenuhi dengan rasa ingin tahu tentang dunia luar. Dia mahu meneroka dunia dengan sendiri dan merasai budaya yang berbeza. Oleh itu, selepas menamatkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda, dia memilih untuk melanjutkan pengajian di England di peringkat sarjana dalam bidang hubungan antara bangsa dan pengajian budaya. Saya dah bosan hidup dalam sangkar emas. Dia pernah berkata kepada kawan baiknya, apa yang saya mahukan ialah kebebasan dan cinta sejati, bukan kehidupan yang diatur oleh keluarga. Semasa melanjutkan pengajian di England, Nina bertemu dengan Amir, seorang pelajar pertukaran dari Malaysia. Latar belakang keluarga Amir sangat biasa. Dia terpaksa bergantung pada beasiswa dan kerja sambilan untuk menamatkan pengajiannya di England. Kedua-duanya jatuh cinta pada pandangan pertama dan tidak lama kemudian, mereka tenggelam dalam lautan asmara. Amir tidak mengetahui identiti sebenar Nina. Dia pikir Nina hanyalah seorang pelajar pertukaran Arab yang biasa. Manakala Nina pula gembira dapat menyembunyikan identitinya, karena akhirnya dia dapat merasai cinta yang suci, yang tidak terikat dengan kekayaan dan status. Tahukah awak, bila saya bersama awak, saya rasa seperti orang biasa. Perasaan ini sangat best, Nina sering berkata begitu kepada Amir, selepas setahun bercinta. Pengajian Amir tamat. Dia terpaksa pulang untuk bekerja di Malaysia. Pada masa itu, Nina membuat keputusan yang mengejutkan. Dia sanggup meninggalkan segala-galanya yang dimiliki keluarganya untuk mengikut Amir dan memulakan hidup di Malaysia. Apa? Awak dah gila ke? Tanya kawan baik Nina dengan terkejut. Awak nak tinggalkan kehidupan dan harta kekayaan di Arab Saudi untuk seorang lelaki Melayu? Awak tahu tak Malaysia tu macam mana? Taraf hidup di sana tak sama macam kita. Sememangnya, di mata kebanyakan orang kaya Arab, Malaysia hanyalah sebuah negara di Asia Tenggara dengan tahap ekonomi yang lebih rendah berbanding negara-negara kaya minyak. Mereka merasakan bahwa rakyat Malaysia secara amnya mempunyai taraf hidup yang lebih rendah. Tinggal di kondominium atau rumah yang tidak begitu besar, bergerak menggunakan bas awam dan LRT yang sesak, tidak mempunyai pembantu rumah untuk menjaga mereka, dan tidak mempunyai gaya hidup pengguna yang mewah. Tetapi Nina tidak berpikir begitu. Semasa belajar di England, dia telah banyak belajar tentang keadaan sebenar Malaysia melalui Amir. Walaupun Malaysia tidak mempunyai kekayaan minyak seperti negara-negara Arab, industri otomotif dan elektroniknya merupakan pangkalan pembuatan yang penting di dunia. Banyak syarikat gergasi mempunyai peranan penting dalam rantaian bekalan global, Nina menjelaskan kepada kawan baiknya. Dan yang paling penting, tahap perubatan dan pendidikan di Malaysia berkualiti, sektor pelancongannya juga hebat. Kualiti hidup di sana sebenarnya sangat baik. Pada hakikatnya, walaupun KDNK per kapita Malaysia tidak dapat dibandingkan dengan Arab Saudi, ia tetap merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar di rantau ini. Yang lebih penting, masyarakat Malaysia adalah majmuk dan ramah, orangnya sentiasa tersenyum, sesuatu yang amat diidamkan oleh Nina. Tanpa menghiraukan bantahan keluarga dan rakan-rakan, Nina dengan tegas memutuskan untuk mengikut Amir ke Malaysia. Dia memberitahu keluarganya bahwa dia hanya akan melancong ke Malaysia untuk seketika, tetapi sebenarnya, dia telah memutuskan untuk menetap di sana. Sebaik tiba di Kuala Lumpur, Nina mengalami kejutan budaya yang agak teruk. Walaupun Kuala Lumpur adalah sebuah bandar yang modern dan meriah, ia tidak mempunyai kemewahan dan keagungan seperti Dubai, dan tidak mempunyai kemegahan yang biasa dilihat di negaranya. Tempat tinggal di Kuala Lumpur secara amnya bersaiz kompak.
Musim panasnya panas dan lembab, dan lalu lintasnya sering sesak. Rentak kehidupan warga kota juga pantas, semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Ya Tuhan, pasar malam di sini meriah betul, penuh dengan makanan sedap. Kali pertama Nina berjalan-jalan di pasar malam di Kuala Lumpur, dia amat tertarik dengan pelbagai jenis makanan yang lazat dan suasana yang penuh bertenaga. Nasi lemak ini sedap sangat, lebih sedap daripada mana-mana makanan mewah yang pernah saya makan di Arab Saudi. Nina makan makanan jalanan Malaysia yang ringkas, tetapi merasa kepuasan yang tidak pernah dirasainya sebelum ini. Selepas tamat pengajian, Amir mendapat pekerjaan di sebuah syarikat teknologi otomotif di Malaysia. Gajinya baik, tetapi bagi Nina yang terbiasa dengan kehidupan mewah, kehidupan kelas menengah ini masih terasa agak terhad. Tetapi Nina tidak peduli. Dia malah mula belajar membuat kerja rumah, memasak masakan Melayu, dan merasai kehidupan orang biasa. Inilah rupanya perasaan pencapaian bila memasak sendiri. Kali pertama Nina berjaya memasak mie goreng mamak, dia teruja sehingga melompat-lompat di dapur. Pada masa yang sama, keluarga Nina mula risau. Mereka sudah lama tidak dapat menghubunginya, hanya tahu dia berada di Malaysia tetapi tidak tahu apa yang sedang dilakukannya. Abdullah, Bapak Nina, adalah seorang ahli perniagaan Arab tradisional. Dia amat mementingkan maruah keluarga dan sangat bimbang dengan kehilangan anak perempuannya. Macam mana anak perempuan aku boleh tinggal seorang diri di negara asing? Bahaya betul, kata Abdullah kepada istrinya. Lagipun, apa yang bagusnya di Malaysia? Panas, jalan sesak. Macam mana dia nak hidup di sana? Dalam persepsi Abdullah, Malaysia hanyalah sebuah negara membangun, tidak setanding walaupun dengan sebuah wilayah di Arab Saudi. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana putri kesayangannya boleh hidup di tempat seperti itu. Tetapi pada hakikatnya, tahap pembangunan ekonomi Malaysia jauh melebihi apa yang dibayangkan oleh Abdullah. Malaysia merupakan pangkalan pembuatan otomotif dan komponen elektronik yang penting di dunia. Tahap pembangunan industrinya adalah antara yang terkemuka di rantau ini. Jalan-jalan di Kuala Lumpur dipenuhi dengan bangunan pencakar langit, pengangkutan awamnya pelbagai, dan kehidupan malamnya meriah. Yang lebih penting, masyarakat Malaysia adalah bebas dan terbuka, hubungan antara insan lebih mesra. Nina merasai kebebasan dan penghormatan yang tidak pernah dialaminya sebelum ini di Malaysia. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dirasainya dalam keluarganya yang kaya di Arab Saudi. Di Malaysia, tiada siapa yang menyekat kebebasan saya hanya karena saya seorang perempuan. Tiada siapa yang memandang saya dengan pandangan pelik hanya karena saya orang Arab. Nina sering memberitahu Amir, saya telah menemui jati diri saya yang sebenar di sini. Tetapi saat-saat indah itu tidak bertahan lama. Bapak Nina akhirnya berjaya menjejaki keberadaan anak perempuannya melalui pelbagai saluran dan juga mengetahui tentang Amir. Apabila Abdullah mendapat tahu bahwa anak perempuan kesayangannya tinggal bersama seorang lelaki Malaysia biasa, dia menjadi sangat marah. Karut betul. Macam mana anak perempuan aku boleh tinggal dengan budak miskin tuh? Abdullah berang tidak terkawal. Aku mesti bawa dia pulang. Biar dia faham status dan tanggung jawabnya. Oleh itu, Abdullah dan istrinya segera menaiki jet pribadi dan terbang terus ke Kuala Lumpur. Mereka datang bersama pengawal pribadi dan peguam, bersedia untuk melakukan apa sahaja untuk membawa anak perempuan mereka pulang ke Arab Saudi. Apabila Nina tahu ibu bapanya akan datang ke Malaysia untuk membawanya pulang, dia berasa cemas tetapi juga tabah. Dia berbincang panjang dengan Amir, dan akhirnya memutuskan untuk menghadapi badai ini bersama-sama. Lambat laun mereka pasti akan tahu. Daripada melarikan diri, lebih baik kita berdepan dengan jujur, kata Nina sambil memegang tangan Amir. Jangan risau, apapun yang terjadi, saya akan bersama awak. Walaupun Amir bimbang, dia faham ini adalah sesuatu yang perlu dihadapi. Keluarga awak pasti akan memandang rendah pada saya. Tapi saya akan buktikan kepada mereka, walaupun saya tidak kaya, saya akan berusaha sedaya upaya untuk membahagiakan awak. Akhirnya, pada suatu pagi hujung minggu, Abdullah dan rombongannya tiba di Kuala Lumpur. Mereka menginap di suite paling atas di hotel termewah di Kuala Lumpur.
Kemudian terus menghubungi Nina. Ayah, Ibu, Nina akan datang jemput ayah dan ibu bersama Amir. Tapi ayah kena janji tak akan paksa Nina pulang, kata Nina dengan tegas di telepon. Walaupun Abdullah tidak berpuas hati, dia menerima syarat anak perempuannya. Mereka bersetuju untuk bertemu di restoran hotel. Pada hari pertemuan, Nina berpakaian cantik, manakala Amir memakai sutnya yang paling formal. Mereka berpegangan tangan masuk ke lobi hotel dan bertemu dengan Abdullah dan istrinya yang berwajah serius, diiringi beberapa orang pengawal pribadi. Anakku sayang, kau tahu tak betapa risaunya ayah dan ibu? Sebaik sahaja melihat anak perempuannya, ibu Nina, Fatimah, terus memeluknya erat. Air matanya tidak berhenti mengalir. Kenapa kau buat macam ni? Hilang tanpa kabar berita? Ayah dan ibu hampir fikir dah kehilangan kau. Manakala Abdullah memandang Amir dengan tajam, meneliti lelaki yang telah membawa lari anak perempuannya, pada pandangannya, sut yang dipakai Amir jelas bukan jenama mewah, jam tangan di pergelangan tangannya juga biasa sahaja, sekali pandang sudah tahu dia orang biasa. Jadi, kaulah lelaki yang membuat anak perempuanku sanggup meninggalkan segalanya? Tanya Abdullah dalam bahasa Inggris dengan nada dingin. Amir menarik nafas dalam-dalam, dan menjawab dalam bahasa Inggris yang fasih. Ya, Tuan. Saya cintakan anak Tuan dan saya akan gunakan seluruh hidup saya untuk menjaganya. Hah? Kau tahu tak apa status anak perempuanku? Kau tahu tak apa yang telah dia tinggalkan? Nada suara Abdullah penuh dengan penghinaan. Dia puteri Arab Saudi, mempunyai harta berbilion-bilion. Apa yang kau boleh berikan padanya? Sebuah kondominium sempit dan kehidupan yang susah? Amir terdiam seketika. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Nina mempunyai identiti dan latar belakang keluarga yang begitu gah. Nina tidak pernah menceritakan latar belakangnya, hanya memberitahu bahwa keluarganya menjalankan perniagaan dan agak kaya. Melihat keadaan itu, Nina segera tampil membela Amir. Ayah, Nina cintakan Amir karena keikhlasan dan kebolehannya, bukan karena harta atau pangkat. Selama di Malaysia, Nina sangat bahagia, lebih bahagia daripada ketika tinggal di istana di Arab Saudi. Abdullah ketawa sinis. Bahagia? Di negara membangun? Apa yang boleh buat kau bahagia? Nina tidak mengalah. Ayah, ada salah faham yang besar tentang Malaysia. Malaysia bukan negara mundur. Ia adalah hub ASEAN. Industri otomotif dan elektroniknya maju, sistem kesehatannya terkenal, dan taraf hidup rakyatnya baik. Orang di sini mesra dan ramah, masyarakatnya bebas dan terbuka. Nina telah menemui jati diri dan kebebasan sebenar Nina di sini. Apa kerja dia? Berapa banyak duit yang dia boleh buat? Tanya Abdullah acuh tak acuh. Nina tidak dapat menahan diri daripada meninggikan suara. Ayah mungkin tak faham. Industri otomotif Malaysia adalah pangkalan pembuatan yang penting di peringkat global. Syarikat tempat Amir bekerja adalah salah satu peneraju teknologi kendaraan elektrik di rantau ini. Proyek penyelidikan dan pembangunan yang dia ketuai bernilai jutaan ringgit. Amir menambah dengan rendah diri. Komponen dan teknologi syarikat kami digunakan dalam pelbagai jenama kereta terkenal di seluruh dunia, termasuklah kereta mewah yang ayah gunakan. Sebenarnya, Malaysia dikenali sebagai lembah Silikon Timur. Abdullah separuh percaya. Dia mengeluarkan kunci keretanya. Kau nak cakap dalam ni pun ada teknologi syarikat kau? Ya, Tuan. Bukan itu sahaja. Sistem generasi akan datang yang kami sedang bangunkan akan meningkatkan prestasi kendaraan elektrik masa depan dengan ketara sambil mengurangkan penggunaan tenaga. Mata Amir bersinar dengan semangat dan kebanggaan terhadap teknologinya. Fatimah bertanya dengan ingin tahu. Jadi, macam mana dengan pendapatan kamu? Cukup tak untuk sara anak aunty? Amir berkata jujur, gaji saya di Malaysia tergolong dalam kategori berpendapatan tinggi. Walaupun tak dapat dibandingkan dengan taikun minyak Arab Saudi, ia cukup untuk kami hidup dengan selesa, dan saya juga menerima saham syarikat, yang mempunyai potensi pertumbuhan yang besar pada masa akan datang. Apabila Abdullah mendengar sampai di situ, raut wajahnya sedikit tenang, tetapi masih tidak begitu puas. Bunyinya bagus,
Tapi anak perempuanku terbiasa dengan kemewahan sejak kecil. Tinggal di rumah besar, guna barang berjenama. Boleh kau bagi dia kehidupan macam tu? Ayah, kalau tak keberatan, jemputlah melawat syarikat saya dan lihat kondominium kami. Ayah akan lebih faham tentang kehidupan dan pekerjaan kami di Malaysia, pelawak Amir. Abdullah berpikir sejenak dan akhirnya mengangguk setuju. Keesokan harinya, Amir mengatur lawatan ke syarikat dan rumahnya. Apabila keluarga Abdullah melangkah masuk ke pusat penyelidikan dan pembangunan syarikat tempat Amir bekerja, mereka benar-benar terpegun. Pusat penyelidikan yang modern dan luas, makmal dan barisan pengeluaran prototipe yang canggih, kaki tangan penyelidik dan pembangunan yang tekun dan fokus, semuanya memancarkan aura teknologi tinggi. Naib Presiden syarikat sendiri yang menyambut mereka dan menerangkan kepentingan Amir kepada Abdullah. Encik Amir adalah salah seorang jurutera penyelidikan dan pembangunan kami yang paling cemerlang. Reka bentuk sistem pendorongan generasi sebelumnya yang beliau ketuai telah menjana keuntungan lebih daripada berbilion ringgit untuk syarikat. Kini, beliau sedang mengetuai pasukan untuk membangunkan produk generasi akan datang, yang sangat penting untuk masa depan syarikat kami. Abdullah mendengar dengan mulut ternganga. Dia tidak sangka menantunya mempunyai kedudukan dan pengaruh yang begitu tinggi di syarikat itu. Sebenarnya, sambung naib presiden itu, hasil penyelidikan Encik Amir telah difailkan untuk beberapa paten antarabangsa. Beliau adalah seorang jenius yang diiktiraf dalam industri kami. Kami sangat menghargai bakat dan dedikasi beliau. Semasa melawat makmal, Amir menerangkan secara terperinci kepada bapa dan ibu mentuanya tentang kepentingan teknologi kendaraan elektrik dan tren pembangunannya pada masa hadapan. Pengetahuan profesional dan sikapnya yang bersemangat membuatkan Abdullah tidak dapat tidak memandang anak muda ini dengan pandangan baru. Tuan tahu tak, tanpa teknologi seperti ini, kereta yang jimat tenaga dan mesra alam tidak mungkin wujud. Status Malaysia sebagai pangkalan pembuatan otomotif adalah seperti status Arab Saudi dalam bidang minyak. Sama-sama penting di peringkat serantau, Abdullah berpikir. Sebagai seorang taikun minyak, dia amat memahami kepentingan tenaga kepada ekonomi dunia. Tidak sangka negara yang pernah dipandang rendah olehnya mempunyai keupayaan teknologi yang begitu maju. Selepas lawatan itu, Amir menjemput ibu bapa mentuanya ke kondominiumnya bersama Nina. Mereka tinggal di sebuah kondominium kelas menengah atas di pusat bandar Kuala Lumpur. Walaupun unitnya tidak besar, ia dihias dengan mesra dan selesa, pemandangan dari tingkap juga indah. Ini rumah kamu berdua? Fatimah memandang kondominium yang tidak sampai 100 meter persegi itu dengan terkejut. Ya, Ibu, jawab Nina sambil tersenyum. Walaupun tak besar, tapi semuanya lengkap. Nak kemana-mana pun senang dengan LRT, kemudahan di sekeliling pun lengkap. Yang paling penting, ini adalah rumah kami bersama Amir, penuh dengan cinta dan kehangatan. Amir membawa bapa dan ibu mentuanya melihat setiap sudut kondominium. Mereka melihat ruang tamu yang dihias sendiri oleh Nina. Di dinding tergantung gambar-gambar perjalanan mereka berdua di Malaysia. Di dapur, terlekat resipi masakan Melayu yang Nina pelajari. Di bilik kerja, penuh dengan buku-buku akademik dan sastera. Sekarang Nina juga mengajar bahasa Arab di sebuah pusat bahasa, kata Amir dengan bangga. Dia sangat disayangi oleh pelajarnya, dan dia kata ia membuatkannya rasa berjaya. Nina menambah, ya, ini kali pertama Nina merasai perasaan mencari uang dengan kebolehan sendiri. Kepuasan seperti itu adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan uang. Semasa makan malam, Nina dan Amir memasak bersama, menyediakan hidangan istimewa masakan Melayu dan masakan Arab yang diubah suai. Abdullah dan Fatimah terkejut apabila mendapati anak perempuan mereka bukan sahaja belajar memasak, malah masakannya sangat sedap. Ibu tak pernah tahu pun kau pandai masak, kata Fatimah dengan terharu. Dulu di rumah, baju sendiri pun kau tak pernah lipat. Nina tersenyum. Orang boleh berubah, Ibu. Di Malaysia, Nina belajar banyak benda yang tak pernah buat sebelum ni. Ia membuatkan Nina rasa lebih lengkap. Selepas makan, Amir mencadangkan untuk membawa bapa dan ibu mentuanya berjalan-jalan di pasar malam berdekatan.
Pasar malam Kuala Lumpur sangat meriah, dengan pelbagai makanan, permainan, dan barangan. Abdullah dan Fatimah tidak pernah merasai kehidupan pasar yang begitu dekat dengan rakyat jelata. Pada mulanya mereka agak kekok, tetapi tidak lama kemudian mereka tertarik dengan suasana yang ceria. Minuman yang dipanggil teh tarik ini sungguh istimewa, kata Fatimah dengan teruja selepas mencobanya. Makanan ini dipanggil char kway teow, salah satu makanan terkenal di Malaysia. Nina memperkenalkan kepada ibu bapanya. Kali pertama Nina coba, terus terpikat. Di tengah-tengah keramaian pasar malam, Abdullah memerhatikan interaksi antara anak perempuannya dengan Amir. Mereka saling berpandangan dan tersenyum, mata mereka penuh dengan cinta. Amir membawakan barang-barang Nina dengan prihatin, manakala Nina mengelap peluh di dahi Amir. Cinta yang spontan dan tulus seperti ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan harta. Selepas pulang ke kondominium, Abdullah dan Fatimah duduk di ruang tamu, memerhatikan pasangan muda yang letih tetapi bahagia itu. Pikiran mereka mula berubah. Nina, akhirnya Abdullah bersuara. 2 hari ini, ayah dah lihat banyak perkara. Ayah mengaku, pada mulanya ayah ada prasangka terhadap Malaysia dan Amir. Ayah pikir Malaysia tempat yang mundur dan Amir hanyalah orang biasa. Tapi sekarang ayah faham, ayah silap. Nina memandang ayahnya dengan terkejut, tidak sangka ayahnya akan mengaku salah. Abdullah menyambung, industri Malaysia memang maju, taraf hidup rakyatnya pun baik, walaupun di sini tiada kekayaan minyak seperti Arab Saudi. Tetapi teknologi dan modal insan adalah aset sebenar negara ini. Amir adalah seorang anak muda yang cemerlang, berbakat, dan berkebolehan, yang paling penting. Dia benar-benar sayangkan kau. Fatimah juga mengangguk setuju. Bila ibu lihat kamu berdua bersama, ibu tahu kau dah jumpa cinta sejati. Walaupun sebagai seorang ibu, ibu masih mahu kau pulang, tapi ibu lebih mahu kau bahagia. Nina memeluk ibu bapanya dengan teruja. Terima kasih sebab faham Nina. Nina betul-betul sayangkan Amir dan suka dengan kehidupan di Malaysia. Walaupun tak sekaya Arab Saudi, kualiti hidup di sini tinggi, masyarakatnya majmuk dan mesra, terutamanya sangat mesra terhadap wanita. Abdullah berpikir sejenak, kemudian berkata kepada Amir dengan serius, anak muda, anak perempuanku memilih kau, meninggalkan segala-galanya. Kau mesti buktikan pada aku bahwa pilihannya berbaloi. Amir menjawab dengan tegas, Tuan, saya akan gunakan seluruh hidup saya untuk membuktikannya. Saya bukan sahaja akan berjaya dalam kerjaya, tetapi akan menggunakan hati dan perbuatan saya untuk membuat Nina sentiasa bahagia. Abdullah mengangguk puas hati, kemudian membuat keputusan yang mengejutkan semua orang. Nina anak aku. Tak kira dimanapun dia berada, dia tetap kebanggaan aku. Mas kawin dan hak warisannya tidak akan kurang walau sedikit pun. Nina memandang ayahnya dengan terkejut. Ayah, ini bermakna. Ayah dah terima hubungan Nina dengan Amir? Ya, Abdullah tersenyum lalu berkata, tapi ayah ada satu syarat. Syarat apa? Ayah? Tanya Nina dengan cemas. Kamu berdua mesti pulang melawat kami di Arab Saudi setiap tahun, sekurang-kurangnya sekali, kata Abdullah. Dan ayah harap, pada masa akan datang, cucu-cucu ayah akan belajar kedua-dua budaya Arab dan Melayu serentak. Nina memeluk ayahnya dengan teruja. Tentu sekali, ayah, terima kasih, ayah. Amir juga mengucapkan terima kasih kepada bapa mentuanya. Terima kasih atas pemahaman dan sokongan Tuan. Saya akan menjaga Nina dengan baik dan akan menghormati adat dan budaya Tuan juga. Keesokan harinya, Abdullah memutuskan untuk melanjutkan tempoh penginapannya di Malaysia. Dia ingin mengenali lebih mendalam tempat yang telah membuatkan anak perempuannya begitu terpikat. Pada minggu berikutnya, Amir dan Nina membawa mereka melawat menara berkembar Petronas dan Batu Caves di Kuala Lumpur, berehat di pantai Langkawi yang indah, dan juga merasai udara sejuk di Cameron Highlands. Abdullah terpukau dengan keindahan alam semula. Jadi yang kaya dan warisan budaya Malaysia yang mendalam. Dia mendapati walaupun Malaysia beriklim panas, ia mempunyai sumber pelancongan yang melimpah, infrastruktur yang lengkap,
quality rakyat yang tinggi, dan alam sekitar yang terjaga dengan baik. Tempat ini jauh lebih baik daripada yang aku sangkakan, kata Abdullah kepada istrinya. Patutlah Nina tak nak balik. Fatimah bersetuju. Ya, orang di sini sangat sopan, masyarakatnya penuh bertenaga. Rasa selamat sangat. Dan tengoklah betapa bahagianya Nina. Pada hari terakhir sebelum pulang, Abdullah menawarkan untuk memberi hadiah kepada pasangan muda itu. Nina menyangka ayahnya akan memberikan sejumlah besar uang dan baru sahaja hendak menolak. Tetapi tidak sangka Abdullah berkata, "Ayah dah putuskan untuk melabur dalam sebuah syarikat teknologi di Kuala Lumpur, yang mengkhusus dalam penyelidikan dan pembangunan teknologi tenaga bersih untuk kendaraan. Amir, ayah harap kau boleh jadi perunding teknikal." Amir bertanya dengan terkejut, "Kenapa tenaga bersih, Tuan?" Abdullah tersenyum dan menjelaskan, "Minyak satu hari nanti akan habis. Masa depan adalah milik tenaga boleh diperbaharui. Arab Saudi perlu berubah, dan keupayaan teknologi Malaysia boleh bantu kita capai matlamat tu. Ini adalah kerjasama yang saling menguntungkan." Nina memandang ayahnya dengan terharu. Dia tahu ini adalah cara ayahnya menyokong mereka, dan pada masa yang sama, memikirkan masa depan Arab Saudi. Sebelum berlepas, Abdullah berkata kepada anak perempuannya, "Ayah bangga dengan kau dah jumpa cinta sejati dan nilai hidup kau sendiri. Ini lebih penting daripada sebarang harta." Manakala Fatimah memeluk anak perempuannya dan berbisik, "Kau betul-betul tak menyesal ketinggalkan kemewahan dan rumah besar?" Nina menjawab dengan tegas, "Tak menyesal langsung. Ibu, kebahagiaan sejati bukan tinggal di istana yang gah, tapi bersama dengan orang yang kita sayang dan menjalani hidup yang bermakna. Di Malaysia, Nina dah jumpa kebahagiaan tu." Selepas menghantar ibu bapanya pulang, Nina dan Amir kembali ke kondominium kecil mereka yang mesra. Amir berkata dengan terharu, "Tak sangka ayah mentua saya akhirnya terima kita, malah nak bekerja sama dengan saya pula." Nina tersenyum dan berkata, "Inilah kuasa cinta. Ia boleh merentasi perbezaan budaya, meruntuhkan prasangka, dan mencipta keajaiban. Kau tinggalkan begitu banyak untuk datang ke Malaysia. Berbaloi ke?" tanya Amir dengan serius. Nina memandang pemandangan malam Kuala Lumpur di luar tingkap dan menjawab tanpa teragak-agak, "Berbaloi? Sudah tentu. Di sini, saya menemui jati diri saya yang sebenar dan cinta sejati. Malaysia telah memberikan saya kebebasan dan keramahan yang tidak ternilai. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan uang." Setahun kemudian, Nina menubuhkan sebuah pusat pertukaran budaya di Kuala Lumpur untuk menggalakkan persefahaman antara dunia Arab dan Asia Tenggara. Proyek penyelidikan dan pembangunan Amir mencapai kejayaan besar dan mendapat pengiktirafan antara bangsa. Mereka membeli rumah yang lebih besar di Kuala Lumpur, tetapi tetap menjalani kehidupan yang sederhana dan memuaskan. Abdullah dan Fatimah akan datang bercuti di Malaysia selama sebulan setiap tahun, dan mereka perlahan-lahan jatuh cinta dengan cara hidup dan budaya di bumi bertuah ini. Syarikat tenaga bersih Abdullah berjaya di Malaysia dan Arab Saudi, menjadi model kerjasama antara kedua-dua negara. Kisah cinta yang merentasi budaya dan kekayaan ini telah membuktikan bahwa cinta sejati tidak ternilai, dan ia juga telah meruntuhkan prasangka orang terhadap budaya dan model pembangunan ekonomi yang berbeza. Walaupun Malaysia tidak mempunyai kekayaan minyak seperti Arab Saudi, industri yang maju, masyarakat yang mesra, dan kualiti hidup yang tinggi telah mencipta nilainya yang tersendiri. Nina pernah memberitahu seorang wartawan dalam satu temu bual, "Saya tidak meninggalkan kekayaan, tetapi saya memilih satu bentuk kekayaan yang lain. Cinta, kebebasan, dan jati diri yang sebenar. Di Malaysia, saya telah menemui semua ini, yang jauh lebih berharga daripada sebarang emas dan permata." Dan begitulah, kisah cinta puteri Arab dan jurutera Malaysia, bukan sahaja mengubah nasib mereka, tetapi juga memupuk persefahaman dan penghormatan antara dua budaya yang sangat berbeza. Kadang-kadang, kuasa cinta jauh lebih hebat daripada yang kita bayangkan. Baiklah kawan-kawan, kisah kita pada hari ini berakhir di sini, harap semua suka ya. Kisah cinta yang merentasi budaya dan kekayaan ini, kalau Anda rasa ia hebat,
Jangan lupa tekan butang suka dan langgan saluran saya, serta tinggalkan komen Anda di ruangan komen ya. Jumpa lagi lain kali.